وعلى آله وتب علينا إنك أنت التواب وهداية المصلحة لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم آمين ونعم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب الرحمة وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح لي صدري قال الشيخ المصري تعالى نفعنا من دار استنى mana kita ulang pada katanya dan makna syarat. Pada muka surat 9, kita jawi muka surat 9 baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima ke bawah. Dan makna syarat itu barang yang lazim daripada ketiadaan masyrut. Dan tiada lazim daripada diperoleh masyrut. Atau dia tiada diperolehnya. Misalnya seperti haulun. Apa makna haul? Yani tamam setahun. Mana cukup satu pusingan tahun. Cukup 12 bulan. Dikandaki setahun di sininya 12 bulan. Maklumlah, setahun tu 12 bulan. Tapi bulan di sini bulan bilang. Bulan bilang. Bulan bilangan. Dia kita ni dalam kitab fiqh ada 3 jenis bulan. Bulan syamsiah, bulan syamsiah yang dibilang mengikut tahun Masihi itu syamsiah. Kalau Muharram Safar tu bulan apa dia? Bulan Syahriyah. Kita panggil bulan Islam. Bulan Lailiyah pun panggil. Atau bulan Qamariyah pun panggil. Lepas tu yang ketiganya bulan bilangan adadiyah. Maknanya 30 hari kira atas bulan. 30 hari kita kira ke atas bulan. Tak kira Muharram Safar, tak payah bilang begitulah. Kalau Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, maka itu boleh jadi sebulan tu 29, sebulan tu 30. Bukan tak nak gitu. Jadi maknanya setahun tu ialah sebulan tu maknanya 30 hari sebulan, 30 hari sebulan. Kiranya begitu. Jadi maknanya cukup tamam setahun. Tapi kalau kita tak nak bilang begitu, kita mengikut takwim, tengok tengok takwim pun
memadai juga. Jadi pendekatannya haul tu maknanya tamam setahun, maknanya sampai satu pusingan tahun. Lepas tu kalau nak bilang 30 hari tu jadi susah. Kita mengikut bulan apa dia? Bulan Islam pun boleh. Nah, kita mengikut bulan Islam, kita tanda. Jadi apabila tamam setahun tu dengan dibangsakan bagi syarat yang wajib, dengan dibangsakan bagi syarat yang wajib zakat, na'am. Dengan dibangsa, dengan ditilik, dinisbah bagi syarat zakat, na'am. Na'am tu apa dia? Bukan na'am, salah. Ni'am, bukan na'am. Ni'am. Apa dia ni'am? Yakni segala binatang. Binatang yang boleh buat kurban. Ialah jenis unta, jenis lembu, jenis kerbau, jenis kambing. Jenis unta, jenis lembu, jenis kambing. Lepas tu, apa dia? Kerbau masuk dalam lembu. Kerbau masuk dalam jenis lembu. Kambing tu tengoklah. Yang kita panggil kambing ke, yang kita panggil biri ke, biri-biri ke, ataunya kita panggil kibas, kita panggil khuruf, itu terpulanglah. Tapi panggilan katanya jenis kambing. Maka syarat nak wajib zakat tu, nak wajib zakat binatang peliharaan, kalau belau tu, salah satu pada syarat nak wajib zakat unta tu ialah haul. Zakat lembu, kerbau, kambing, maka syarat nak jadi wajib zakatnya, setengah daripada syarat ni, bukan satu syarat dia. Satu syarat saja, bukan ada syarat lain lagi lah, banyak juga syarat dia. Setengah pada syaratnya kena sempurna setahun. Kena sempurna setahun. Maknanya kalau tak sempurna setahun, belum lagi wajib keluar zakat. Sebab syarat dia. Maka wajib zakat tu dikatakan masyrut. Wajib zakat ni'am tu, wajib zakat tu dikatakan apa dia? Dikatakan masyrut. Haul tu adalah syarat. Maka syarat ni kita dah panjang pada minggu lepas huraiannya. Kalau tak ada macam mana kan? Kalau ada wuduk, tak mesti ada solat. Solat tu masyrut. Kalau ada wuduk, mesti ke tidak ada solat? Tak mesti. Tapi kalau tak ada, kita ambil ada tak ada. Ada tak ada. Ada wuduk. Macam mana kalau ada wuduk? Tak mesti ada solat. Tak ada wuduk, mesti tak ada solat. Kalau ada solat pula. Saat ni wuduk. Sekali lagi, kalau ada wuduk, wuduk kita ambil wuduk ada tak ada, solat ada tak ada. Jadi empat lah. Jadi empat. Wuduk kalau ada, tak mesti ada solat. Wuduk kalau tak ada wuduk, mesti tak ada solat. Lepas tu, solat pula. Kalau ada solat, maknanya mestilah ada wuduk. Kalau tak ada solat, tak mesti tak ada wuduk. Tak mesti tak ada wuduk. Ada wuduk pun boleh jadi. Maka di sini pun demikian. Ada hul. Ada hul. Ada hul tak mesti wajib zakat. Tapi kalau wajib zakat, mesti ada hul. Sebab kalau kita katanya kita bela kambing, dia syarat dia banyak lagi. Syarat bagi nak wajib zakat tu, nisbah binatang peliharaan, satunya sempurna satu pusingan tahun. Lepas tu cukup bilangan dia sampai nisab. Sampai nisab bilangan kambing berapa ekor. Kambing sekurangnya, apa dia?
40 ekor. Kalau unta sekurangnya 5 ekor. Begitu. Maka kalau kita bela kambing 2-3 ekor, cukup setahun pun tak wajib lagi. Sebab tak sampai nisab. Begitu. Lepas tu kalau sampai nisab dah cukup 1 tahun, dia ada syarat dia lagi. Apa dia? Dibelakan kambing itu pada tempat makanan rupuk yang mubah. Tidak jadi milik. Tidak dimilik seorang. Jadi kalau kalanya bela kambing, dia beli upan, beli apa tu memang. Macam farm sekarang ya. Orang bela kambing, bela lembu tu, dia bela dalam tanah dia sendiri, dalam kebun, dalam bumi dia sendiri. Yang dimiliki. Atau dia beli upan bagi kat binatang dia, maka itu tak wajib. Nak wajib tu. Jadi sekarang tu susah nak dapat lah. Lembu kambing zakat tu susah nak dapat. Sebab nak jadi wajib zakat tu dibelakan pada tempat rupuk yang mubah, mana tidak dimiliki oleh orang. Pada zaman dulu banyaklah tanah kosong tak ada milik orang tu banyaklah. Kalau benda dalam tanah, dalam milik sendiri atau beli rupuk tu tak wajib. Itu maklum dalam bab zakat. Tengok dia katanya, maka bahawasanya lazim daripada ketiadaan sempurna tahun, ketiadaan wajib zakat pada ni'am itu. Kalau tak sampai setahun, walaupun kambing tu dah ramai beratus ekor sekalipun, maknanya syarat lain tu dah dapat, tetapi kalau tak sampai hul tu tak wajib. Macam perniagaan lah. Sebab tak ada syarat, tak ada lah masyrut. Dan tiada lazim daripada diperoleh sempurna tahun wajib zakat. Kalau dah cukup setahun, belum tentu nak wajib zakat. Kalau kita bela kambing 3 ekor, 3 ekor tu dah dia bela kambing. 2 tahun dah. Tak wajib zakat lagi. Atau tiada wajib. Jadi maknanya kalau dah dan tiada lazim, tak mesti daripada diperoleh sempurna tahun, yakni hul, wajib zakat. Dan tiada wajib, belum tentu nak wajib tak wajib kalau dah cukup setahun. Kalau cukup setahun, kalau kambing kita lebih pada 40, wajib. Kalau tak sampai 40, tak wajib. Boleh jadi awal-awal kita mulai peranya, kita beli kambing 60 ekor masalah. Mulai pera pada 1 Muharram masalah. Mulai pelera tu pada satu Muharram masalah. Jadi kambing tu nak bilang 1 haul dia bila? Kalau bernego tu mulai diniat bernego. Itu maklum dari zakat. Kalau kambing tu mulai kita milik. Mulai kita memilikikan kambing. Bila? Contohnya kalau kita mulai milik tu 1 Muharram, kita mulai milik tu dengan cara mana sekalipun, dapat pesaka ke, artinya dengan secara kita beli ke, atau orang sedekah kat kita ke, ikutlah. Maka kita contohnya kita beli kambing awal-awal tu pada 1 Muharram 60 ekor. Bela-bela mati. Apabila cukup 1 pusingan Muharram pulaknya, tinggal ada 35 ekor. Maka tak wajib zakat. Tetapi kalau tu nak cerita katanya dah cukup setahun, belum tentu nak wajib tak wajib. Kalau katanya cukup setahun, kambing kita 40 ataunya lebih, wajib. Kalau tak sampai, tak wajib. Gitu. Kerana terhenti wajib zakat atas milik nisab. Kena sampai nisab pula. Kalau kambing tu 40 ekor, akan sebagai milik yang kamil, sebagai milik yang sempurna. Kalau milik tak sempurna, milik nisab tu milik yang sempurna. Macam mana milik yang sepenuh tak sepenuh? Dia ada milik tak sepenuh pun ada. Kita bagi contohnya begini.
emas kahwin ni, apabila seorang tu dia berkahwin, emas kahwin tu semata-mata akad nikahnya wajib dah tetap 50%, separuh, nisfu. Kalau contohnya emas kahwin 10,000, emas kahwin tu 10,000, yang diletakkan jadi setujui antara suami isteri tu, setuju di letaknya, kita kata yang diletaklah, apa dia, 10,000. Semata-mata akad nikah tu, jadi maknanya biasa adat orang kitanya apabila dia letak contohnya 10,000, apabila sudah akad tu dia bagi semua 10,000 tu kepada isterinya, kepada perempuan. Tetapi dia emas kahwin ni, semata-mata akad tu dah tetap jadi milik sempurna bagi isteri 50% saja daripada semua emas kahwin. Mana kalau 10,000 yang tetap masuk milik isteri itu penuh-penuhnya, sepenuhnya ialah 5,000 saja. 5,000 lagi tak tetap lagi. Itu mana milik belum sempurna lagi. Sebab dia 50,000 lagi, 5,000 lagi, mana separuh lagi, nisfu lagi itu, tengok. Kalau dia bercerai, sudah akad nikah, dia bercerai belum pada bersetubuh, maka 5,000 lagi kena atas balik kepada suami. Tetapi apabila suami itu bersetubuh dengan isteri, maka dah tetap kesemuanya. Dah tetap jadi milik bagi isteri kesemuanya. Kalau bercerai selepas pada dukhul, pada setubuh tu, tak boleh hantar balik lah duit belanja tu. Emas kahwin. Lepas tu, itu duit. Bayangkan kalau dia jadikan emas kahwin tu dengan kambing. Dengan kambing. Kita katanya dia emas kahwinnya kambing 60 ekor. Dia buat emas kahwinnya 6 kambing 60 ekor. Lepas tu akad nikah. Dia akad nikah, maka semata-mata akad nikah tu separuh tetap jadi milik bagi isteri. Separuh lagi tak tetap. Terhenti di atas jima' bersetubuh atau tidak bersetubuh. Maka apabila semata-mata ijab kabul, aku terimakan nikahnya tu, maka dah tetap kambing dan masuk dalam milik isterinya 30 ekor saja. Lepas tu, lepas pada akad tu, jadi kambing tu, walaupun kambing 60 ekor tu dah serah kepada isteri, tapi yang masuk dalam milik dia dengan secara sepenuhnya 30 ekor. Lepas tu, lepas pada serah tu, suami tidak tidur bersama isterinya. Tak bersetubuh. Sampai setahun pun tak bersetubuh lagi. Jadi maknanya, yang milik bagi isteri yang sepenuhnya berapa? 30 saja. Tapi yang ada kat dia tu, yang dibagi pada dia tu 60 ekor. Maka kita katanya kambing tu tak beranak lah kita katanya. Cukup setahun, jadi maknanya milik dia 30 sajalah. Walaupun dek bela sekarangnya 60 lah. Sebab apa? Sebab belum masuk milik dia, yang tetaplah milik dia 30 lagi belum tetap. Sebab suami tak ada tolak lagi. Tidak bercerai, tapi tidak bersetubuh lagi. Maknanya itu milik tak tetap lagi. Milik tak sepenuh lagi. Itu nak bagi nampaknya begitu. Itu maknanya akan sebagai milik yang kamil, yang sempurna. Begitu ya. Ini hul, ni misal bagi binatang. Maka dalam bab zakat tu sebagai tambahan, apa dia yang ada hul? Perniagaan pun ada hul kan. Perniagaan pun ada hul juga. Apa dia? Tanaman pun ada hul juga. Apa dia lagi yang ada hul? Simpanan pun ada hul juga.
Begitu ya. Dan ma'numan itu barang yang lazim daripada wujudnya ketiadaan diperoleh suatu. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya diperoleh suatu atau tiada diperolehnya. Jadi maknanya begini. Maknanya begini. Dia katanya manik ni barang yang lazim mesti tentu daripada wujudnya. Ada dia. Kalau ada dia, mestilah ketiadaan diperoleh suatu. Kalau ada manik, contohnya nak cakap pasal adat, pasal adat. Ini kita cakap manik dalam hukum syarak kan. Nak cakap manik dalam adat. Kita katanya itu apa dia? Kayu ni nak apabila kita bakar nak jadi menyala, kayu tu syarat itu apa dia? Jangan ada manik. Apa dia manik? Basah. Basah tu manik daripada terbakar oleh kayu. Kertas pun sama lah. Kalau kertas tu kita celupkan air tak terbakar kan. Maka basah tu manik daripada terbakar. Sekiranya kalau ada basah, tak ada lah suatu. Tidak ada bang. Terbakar. Contohnya begitulah. Barang yang lazim daripada wujudnya ada basah. Tapi basah kering tu hukum adat. Tapi kita sekarang cakap pasal hukum syarak. Tapi nak bagi misal. Barang yang lazim daripada wujudnya ada basah kat kertas, ketiadaan peroleh suatu. Apa? Terbakar tu tak dapat. Maka misal di sini tengok di depan. Dan tiada lazim, tak pasti, tak mesti daripada ketiadaan manik. Tengok. Kalau kertas tadi tak ada manik, apa dia? Tak basah. Kertas tu kalau tak basah, mesti tak terbakar. Mesti ke tidak terbakar? Mesti terbakar ke? Mesti tidak terbakar? Tak boleh nak buat keputusan. Kertas, kalau tak basah, kalau tak masuk dalam api, tak terbakar. Kertas, kalau tak basah, kalau masuk dalam api, terbakar. Jadi maknanya kalau kertas tu tak ada manik, tak ada basah, jangan kata kalau tak ada basah, tentu terbakar. Nak terbakar, kena masuk api. Kalau kertas duduk atas meja, tak basah pun, terbakar ke? Tak. Begitu ya. Itu maknanya tiada lazim daripada ketiadaan diperoleh suatu atau dapat suatu pun tak juga dan atau tiada diperoleh suatu. Nak tengok kalau nak misal ni kalau kertas tu tak basah, tengok kertas kita sekarang. Basah ke tidak? Tak. Terbakar ke? Tak juga. Tapi kertas yang kering, apabila kita masuk api, itu terbakar. Jadi mana kalau kertas tu tak ada basah, belum tentu nak terbakar ke tak terbakar. Tengok keadaan lain pula. Kalau masuk dalam api, terbakar. Kalau tak masuk api, tak terbakar. Begitulah. Jangan kata kertas kalau kering, terbakar. Jangan kata begitu, sebab kalau tak kena api, tak terbakar juga. Maka misal manik di sini dalam syarak kitanya, dalam hukum syaraknya misal manik itu seperti haid dan juga nifas. Seperti haid, sama juganya nifas. Maka bahwasanya lazim daripada perolehnya yakni haid. Perolehnya ke mana?
Raja mana? Ya ni haid. Iaitu mani. Haid tu mani. Perkara yang menegah. Lazim daripada peroleh haid. Ya ni haid. Haid tu apa dia? Iaitu mani. Ketiadaan diperoleh wajib sembahyang. Gitu. Ada haid, apabila ada dia, wajib sembahyang tak ada. Ada haid, tak ada wajib sembahyang. Mestinya begitu. Jangan kira dengan akal, ada haid pun boleh solat. Kira dengan akal, ni kira hataran syarak. Wad'i, hataran syarak. Hukum wad'i, hukum hataran syarak. Jangan kira, jangan tilik pada akal. Akal tu harus, kan? Maknanya haid kalau pada akal tak jadi manik bagi wajib solat. Kalau kira dengan akal. Ada haid nak solat pun apa salahnya dengan akalnya? Tak ada haid kalau tak solat pun apa salahnya? Dengan akal. Dengan fikiran akal. Ni kita tak tilik dengan akal, kita tilik pada yang diletakkan oleh syarak. Hukum wad'in syar'i. Jadi mana diperolehkan haid, tak diperolehkan, lazim daripada ada haid, lazim hilang wajib semayang. Tak ada wajib semayang. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya haid diperoleh wajib semayang. Tengok orang ni haid tak datang, tapi tak wajib semayang. Dah tak? Macam mana? Haid tak datang pun, tapi tak wajib semayang. Ada tak? Ada. Haid tak datang, tapi tak wajib semayang sebab datang nifas. Nifas bukan dia haid. Haid bukan dia nifas. Haid bulanan, nifas lepas beranak kan. Jadi maknanya sekarang tak ada haid, tetapi tak wajib semayang, boleh jadi tak? Boleh jadi sebab dia datang nifas. Tengok. Dan tiada lazim daripada ketiadaan haid. Mana? Nya ke mana? Haid. Diperoleh wajib semayang. Tak ada haid, belum tentu nak wajib semayang ke tidak. Diperoleh wajib, didapatkan wajib semayang atau tiada wajib semayang. Kenapa? Kerana terhenti wajib semayang itu atas sebab yang lain. Seperti gelincir matahari pada semayang zuhur. Tengok. Kita katanya tak ada haid. Tengok kita orang lelaki. Haid tak datang pun. Tapi Jumaat sekejap lagi. Wajib ke tidak kita tunaikan? Tak lagi. Sebab apa? Belum masuk waktunya. Begitu. Tu banyak lagi. Subuh esok tak wajib lagi buat sekarang. Sebab tak sampai masa dia lagi. Begitu. Pada haid ada ke tidak? Tak ada haid. Begitu ya. Dan makna sahih itu barang yang terbilang pada syarak. Dan makna fasid itu iaitu barang tiada bergantung dengan dia lulus dan tiada dibilang oleh syarak dengan dia. Dan makna sahih itu barang terbilang dengan dia. Nak tambah.
Dan makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia lulus dan terbilang pada syarak. Dan terbilang dengan dia pada syarak. Nak begitu ya. Dan makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia lulus. Nak tambah. Dan makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia lulus dan terbilang pada syarak. Nak gitu. Dan makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia lulus. Dan makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia, bersangkut bergantung dengan dia lulus dan terbilang pada syarak. Jadi makna sahih itu barang yang bergantung dengan dia lulus dan terbilang pada syarak. Dan makna fasid. Fasid ni lawan bagi sahih. Dan makna fasid itu barang yang tiada bergantung dengan dia lulus, tidak bersangkut dengan lulus. Maknanya tak lulus lah. Dan tiada dibilang oleh syarak dengan dia. Tak terbilang pada syarak. Jadi jadi maknanya lulus tak lulus ni kita kira pada bab akad. Kalau sahih tu lulus. Kalau bab fasid tu tak lulus. Kalau lulus tak lulus tu kita tilik. Kalau lulus, mana kalau sahih tu lulus kan. Kalau fasid tu tak lulus. Maknanya kalau contohnya akad nikah, kalau sah, maknanya lulus. Maknanya halal lah antara lelaki perempuan yang ajnabi. Kalau tak akad nikah, kalau fasid, kalau tidak sah, maknanya tak lulus. Maknanya masih haram lagi di antara dua orang itu. Lelaki perempuan tu. Maknanya tak jadi suami isteri lagi, masih halal, masih haram lagi. Nah. Kalau akad nikah sahih, maknanya dah jadi halal di antara lelaki dan perempuan itu, suami isteri itu. Itu lulus tak lulus di dalam bab akad. Jadi maknanya kalau kita jual kalau kita jual kalau kita jual akad jual itu sah, maka boleh kita guna dengan barang yang kita beli. Kalau tidak sah, maknanya tak boleh kita guna dengan barang yang kita beli. Begitulah. Kalau kita sewa rumah, akad sewa itu sah, maka halal kita duduk dalam rumah itu.
Kalau akad sewa tidak sah, maka haram kita duduk dalam rumah itu. Itu lulus tak lulus. Lepas tu, apa dia, terbilang dan tidak terbilang. Ini kembali pada ibadat. Ini kembali pada ibadat. Maknanya, kalau sembahyang itu sah, maknanya terbilang pada syarak. Maknanya sembahyang tu kalau kalau fasid, tidak sah. Kalau fasid, maknanya tak terbilang. Apa maknanya terbilang tak terbilang? Maknanya kalau sembahyang tu sah, maknanya terbilang pada syarak. Maknanya lepas kita daripada tuntutan wajib. Gitu. Tapi kalau sembahyang tu tidak terbilang pada syarak, maknanya fasid tidak sah. Fasid tidak sah, tak terbilang pada syarak, maknanya fasid tidak sah, tak terbilang pada syarak, maknanya tak lepas kita daripada tuntutan wajib. Kena buat lain. Begitulah. Tak lepas kita daripada tuntutan wajib, kena buat lain. Itu masalahnya. Lulus tak lulus kembali kepada bab akad. Terbilang tak terbilang itu kembali kepada ibadat. Begitulah. Dan dinamoi limo ini hukum wad'i. Lima ni dipanggil dalam istilahnya panggil hukum wad'i. Dia panggil hukum wad'i. Apa dia lima? Apa dia? Sebab syarat mani' sahih fasid. Sebab syarat mani' sahih fasid. Lima perkara tu dinamai panggil dengan nama kata hukum wad'i. Jadi hukum wad'i ada lima, hukum taklifi ada berapa? Ada lima juga kan. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kan? Harus, ibahah, mana sama. Maka jadi seperti kata dulu, maknanya wajib. Ada di bawah wajib, itu maknanya nak jadi wajib. Bersangkutan dengan wajib. Ada syarat dia, ada mani' dia, ada apa? Ada sebab, ada syarat, ada mani', ada sahih, ada fasid. Jadi maknanya kalau kita kira tu pada ghalibnya, pada kira dengan secara borongnya ialah wajib. Bagi wajib tu ada syarat, ada mani', ada apa? 5 perkara. Satu-satu ada 5 perkara. Maka dipukul 5 ini darab. Dipukul darab. Maka dipukul 5 ini, mana 5 hukum wad'i, sebab syarat mani' sahih fasid, 5 ini kepada 5 yang dulu ialah wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi 25. Jadi semuanya 25. Kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum wad'i. Wajib, ada sebab wajib, ada mani' wajib, ada apa dia? Ada mudah. Wajib ada sebab wajib, ada syarat wajib, ada mani', wajib ada sahih bagi wajib, ada fasid bagi wajib. Sunat. Sunat ada sebab, ada syarat, ada mani' dia. Begitulah. Dia katanya kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum wad'i. Padanya kerana tiap-tiap daripada hukum taklifi itu 5 hukum wad'i padanya, pada hukum taklifi. Seperti umpama wajib, tengok wajib, ada syaratnya dan ada sebab dan ada mani' dan ada sahih dan ada fasid. Begitu. Tapi bukan cukup semua. Kalau kita kira dengan secara begitu, jadi 25 lah. Tapi setengah-setengah tu dia tak ada fasid sahih. Tengok.
Kalau kita katanya tolong orang ni, perbuatan menolongkan orang, tolong bantukan orang, tolong akak barang ke orang ke masalah, apa hukum? Sunat. Nah, ada fasid, ada sahih ke? Tak ada. Tolong orang, tolong akak barang ke masalah, ada fasid ke? Ini tidak sah kau tolong orang ni, ada begitu. Ini batal kau tolong orang ni, ada ke begitu? Tak ada. Tak ada. Nah, hanya ada apa? Ada syarat, ada mani, mana tak sunat tolong orang. Sebab apa? Kita pun berat juga. Nah, kita pun berat juga. Ada juga tak sunat. Ada kalanya mani, atau ada mani, ada syarat dia. Ada sebab dia. Nah. Tengok dah. Habis ya. Kata musannif yanhasiru fi salasati aqsamin. Dia cuba kita tengok awal dia apa dia. Ambil sambung balik. Wa'lam annal hukma al-aqliyya. Sambung di sini. Wa'lam annal hukma al-aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Anak mengetahui oleh kamu bahawa hukum akal itu yanhasiru fi salasati aqsamin. Apa makna? Artinya tersimpan ia pada 3 bagai. Kalau kita nak hafal-hafalah. A'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsamin. Maksudnya tengok terjemuh dia dulu. Maknanya annal hukmal aqliyya, sesungguhnya bahawasa hukum akal itu di sini dia katanya tersimpan ia pada 3 bagai. Mana hukum akal itu tersimpan pada 3 bagai. Nah. Boleh kita hafal. Hukum akal itu ambil maksud pun dah jadi. Hukum akal itu tersimpan pada 3 bagai. Yakni hingga ia pada 3 bagai. Hingga maknanya 1, 2, 3, lepas pada 3 dah tidak ada. Maknanya hingga ia pada 3 bagai. Kita bilang 1 wajib, 2 mustahil, 3 harus. Ada lagi? Dah habis. Itu maknanya. Tiada lebih dan tiada kurang. Itu mana tersimpan. Yanhasiru itu maknanya begitu. Sebut kata tersimpan ni bahasa kitab ni, bahasa istilahnya gitu. Bahasa kitabnya apabila kata tersimpan, terhingga, maknanya tak lebih tak kurang. Tak lebih daripada 3, tak kurang daripada 3. Itu mana tersimpan. Tu ingat, kalau belajar kitab Jawi mana-mana pun, kalau dia guna kalimah tersimpan, terhingga, maknanya tak lebih tak kurang. Bilangan tu tak lebih pada yang ni, tak kurang pada yang disebut. Dia sebut kata 3, makna tak lebih pada 3, tak kurang daripada 3. Maknanya begitu. Tiada lebih dan tiada kurang. Dengan makna tiada keluar hukum akal, tak keluar, tak lepas. Tak keluar, tiada keluar hukum akal, tidak lepas hukum akal itu daripada 3 bagai. Tak lepas daripada 3 bagai. Mana sebut kata hukum akal itu wajib, istihalah, jawaz. 3 tu. Tak lepas daripada 3 ni. Kalau sebut kata 3 hukum akal, mana wajib, istihalah, jawaz. Wujub, istihalah, jawaz. Tak lepas daripada 3 ni. Itu mana tidak keluar. Tiada keluar hukum akal daripada 3 bagai itu. Wujub, istihalah, jawaz.
Tengok. Al-wujubu atau baca al-wujubi. Pertama wujub. Pertama wujub. Apa makna wujub? Iaitu wujub. Tiada menerima nafi. Nafi itu kita terjemah bahasa Melayu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dan juga tak. Tak. Begitu. Seperti zat Allah tak terima nafi. Apa makna? Kalau bahasa Melayu kata nafi, kata macam mana? Zat Allah tak terima nafi. Zat Allah tak terima nafi. Mana tak terima? Tak ada. Begitu. Kalau sedia Allah tak terima nafi. Kidam Allah. Sedia Allah tak terima nafi. Nafi bahasa Melayu apa nak kata? Sedia Allah tak terima tak. Kata tak sedia tu tak terima. Tak boleh kata ada sebab sedia ni bukan benda wujudi kan. Jadi maknanya nafi itu kalau benda wujudi kita panggil kata tak ada. Nisbah bagi benda wujudi kita panggil kata tak ada. Nisbah bagi benda subuti kita panggil tak. Begitu. Tengok. Kalau kita katanya kudrat. Kudrat ni sifat wujudiah kan. Kudrat ni sifat wujudiah. Sifat ma'ani, sifat wujudiah. Maka kudrat Allah tak terima nafi macam mana? Tak terima tak ada. Tak terima tak ada. Kata tak ada sebab apa? Sebab kudrat tu benda wujudiah atau benda maujudah. Benda ada pada kharij. Maknanya kudrat Allah tak terima nafi. Apa makna tak terima nafi? Tak terima tak ada. Mesti ada lah. Tak boleh disangkal. Tak terima tak ada, mesti ada tu lah. Sama. Tapi kalau kaunuhu qadiran, benda subuti. Kaunuhu qadiran benda subuti saja. Bukan wujudi. Benda subuti, benda sungguh. Benda subuti. Maka kaunuhu qadiran tak terima nafi. Kaunuhu qadiran tak terima nafi. Tak terima nafi kaunuhu qadiran. Tak terima nafi kaunuhu qadiran. Gitu ya. Tak terima nafi. Kalau kaunuhu qadiran tak terima nafi, kita katanya tak terima apa? Tak terima tak. Tak terima tak. Mana? Tidak keadaan. Bukan tak ada. Tidak keadaan Allah kuasa tu. Apa dia? Tak diterimakan. Tidak keadaan Allah Ta'ala yang kuasa itu tak diterimakan. Begitu ya. Jadi wujud-wujud tu tidak terima nafi. La yakbalu al-intifa. La yakbalu al-intifa. Tak terima tak ada. Tak terima tak. Mesti ada, mesti sungguh dah. Gitu ya. Maka tengok dengan masanya kita akhir di sini ya. Al-wujub, pertamanya wujub iaitu tiada terima nafi. Kita sambung minggu depan pada kata wal istihalah ya. Wal istihalah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين